أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan limpah kurnia Allah Subhanahu Wa Taala, pada hari ini kita dapat lagi bersama-sama untuk berkongsi ilmu, mendengar pandangan, dan juga kita mendapat pengajaran daripada sharing session hadis 40. Kali ini insya-Allah siri yang ke-22 membicarakan hadis yang ke-19, iaitu yakin kepada Allah. Dan tajuknya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun dengan pelbagai cubaan dan dugaan yang ada pada masa sekarang ni kepada kita semua, kita juga diberi ruang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersama-sama berada di dalam majlis ilmu walaupun secara maya sahaja. Okay, jadi kepada siapa yang ada buat masa ni, silakan untuk komen, like, share video ni supaya sampai juga kepada orang lain. InsyaAllah hari ni kita akan kongsi hadis yang ke-19. Hadis yang ke-19. Okey. Waalaikumsalam Abul Asim, Ustaz Anwar. Cikgu Jai juga terbaik. Terima kasih. Boleh sampaikan kepada orang lain insya-Allah. Kita santai-santai je malam ni, kita nak bercakap berkaitan dengan hadis yang ke-19 daripada hadis Imam Nawawi. Okey, saya baca sikit. Hadis yang ke-19. Tajuknya yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tajuk diberikan oleh penulis Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Daripada Abil Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawman, faqala ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah, wa'lam anna al-ummata law ijtama'at 'ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, wa in ijtama'u 'ala an yadhurruka bi syai'in lam yadhurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak, qad katabahu Allahu 'alaik, rufi'atil aqlam wa jiffatis suhuf. Rawahu Tirmidzi wa qala hadithun hasanun sahih. Wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi, ihfazillah tajidhu amamak, ta'arraf ila Allah fil rakha ya'rifka fi shiddah, wa'lam anna ma akhta'aka lam yakun liyusibaka, wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka, wa anna an-nasra ma'as sabri, wa anna al-faraja ma'al karbi, wa anna ma'al usri yusra. Terjemahannya ialah, pada satu hari, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas lah, satu hari dia berkata, aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu baginda bersabda, hai anak, aku akan mengajarmu beberapa perkataan, iaitu, peliharalah Allah, nescaya Dia memeliharamu. Peliharalah Allah, nescaya engkau dapatinya di hadapanmu. Apabila engkau meminta, maka mintalah kepada Allah. Dan apabila engkau memohon pertolongan, maka pohonlah pertolongan itu dengan Allah. Dan ketahuilah, sesungguhnya sesuatu umat, kalau mereka berkumpul untuk memberi manfaat kepada engkau dengan sesuatu,
tidaklah mereka dapat memberikannya kepada engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskannya oleh Allah atas engkau. Dan jika mereka berkumpul untuk membahayakan engkau dengan sesuatu, tidaklah mereka membahayakan engkau kecuali dengan sesuatu yang sudah dituliskannya oleh Allah ke atas engkau. Diangkatkan segala pena dan telah keringlah pula segala buku. Mata tak apa nampak. Ustaz Kimi pun terima kasih. Ustaz Kimi, terbaik Ustaz Kimi. Lama tak jumpa. Nur Khairiyah, terima kasih Nur Khairiyah. Kita terus lagi terjemahan hadis ni sebab dia ada dua. Kalau tengok yang pertama, hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, cerita sama oleh orang yang sama, tetapi matanya berlainan. Matanya berlainan. Dalam riwayat selain daripada Tirmizi, Imam Tirmizi, maksudnya Nabi SAW telah menyebut, peliharalah Allah, nescaya engkau dapati Allah di hadapan engkau. Kenalilah Allah pada masa lapang, nescaya dia mengenali engkau pada masa susah. Dan ketahuilah, sesungguhnya apa-apa yang ditakdirkan tidak datang kepada engkau, tidaklah ia kena pada engkau. Tetapi apa yang kena pada engkau, tidaklah tersalah kena pada engkau. Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beserta kesabaran, dan sesungguhnya kesenangan itu tiba selepas kesusahan, dan sesungguhnya bersama kesusahan itu ada kesenangan. Hadis riwayat Ahmad. Jadi kita tengok sikit apa yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi melalui jalan sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam hadis ni mengatakan bahawa kuntu khalfan Nabi. Ibnu Abbas dia kata aku berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang bermaksud di belakang Nabi ni maksudnya dia sedang berada di atas kenderaan di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kenderaan pada zaman dulu bukanlah kereta Velfire, bukanlah kereta Mercedes, bukan kereta Lamborghini, tapi di atas tunggangan-tunggangan, sama ada unta ataupun kuda ataupun keldai. Yang penting kenderaan. Yang penting kenderaan. Ibnu Abbas ni cerita dia naik kenderaan sama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi satu pesanan kepada dia. Inni uallimuka kalimat. Sebelum tu disebut ya gulam. Ya gulam. Maksud ulam ni ialah satu istilah yang disesuaikan kepada kanak-kanak yang berumur daripada kecil, kanak-kanak yang kecil sampailah umurnya sekitar 9-10 tahun. Itu adalah yang diistilahkan sebagai gulam. Menunjukkan pada waktu ini Abdullah bin Abbas masih lagi kanak-kanak. Masih lagi kanak-kanak. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan pesanan kepada beliau. Pesanan. Apa pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ihfazillah. Jagalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kat sini adalah satu perkataan yang tidak boleh difahami secara literal ataupun secara zahir. Kerana manusia ni tak boleh nak jaga Allah. Allah tidak perlu dijaga oleh manusia. Tetapi kalimah yang digunakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfazillah. Jagalah Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud ialah kita menjaga diri kita daripada larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jauh kita daripada larangan Allah Subhanahu wa taala dengan kita melakukan segala, dan juga kita melakukan segala arahan suruhan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan, memberi nasihat ni dengan satu ayat syarat dan jawab syarat. Dalam ilmu bahasa Arab, maksudnya macam ni. Kalau kita melakukan sesuatu, buat sesuatu, maka kita buat satu syarat tu, maka kita akan dapat natijah dia. Dalam ayat ni, dalam pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata
jagalah Allah. Itu syarat dia, jaga Allah. Dan natijahnya nanti iaitu yahfazka, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan menjaga kamu. Maksud menjaga ni, dia akan melindungi kita, melindungi harta kita, melindungi dunia kita, melindungi ahli keluarga kita, memelihara kita dan sebagainya. Begitulah maksud yang boleh difahami dengan mudah. Dan disebut juga dalam hadis ni, apa? Wa'lam annal ummata, ketahuilah kalaulah umat ini berkumpul, manusia ini berkumpul untuk memberi kamu satu faedah, an yanfa'uka bi syai'in lan yanfa'uka, maka dia tidak akan memberi, manusia ini tidak akan memberi faedah kepada kamu, tidak akan memberi kebaikan kepada kamu kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan. Jadi mesej yang Nabi nak sampaikan kat sini ialah mesejnya ialah kita perlu menjaga Allah. Yang terutama sekali kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, barulah benda-benda di atas dunia ni akan selari dengan kehendak kita, dengan kehendak yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kalau orang atas dunia ni berkumpul untuk menolong kita, untuk memberi kebaikan kepada kita, mereka ni tidak akan mampu memberi kebaikan kepada kita kecuali apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sebaliknya, kalaulah mereka ni berkumpul untuk menyakiti kita, membuat benda-benda buruk kepada kita, mereka tidak akan mampu kecuali apa yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tetapkan kepada kita, Jadi begitulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di akhir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ni dinyatakan rufi'atil aqlam, pena-pena, kalang orang kata, maknanya pen telah diangkat. Maksudnya catatan tu memang begitu dah, tidak ada tertulis benda lain dah. Apa yang ditulis oleh Allah SWT itulah yang akan terjadi. Dan wajaffatis suhuf, memberi maksud yang sama, maksudnya telah kering buku-buku, suhuf-suhuf dalam menentukan sesuatu perkara tersebut. Begitu juga dengan hadis yang diriwayatkan oleh selain daripada Imam Tirmizi, membawa maksud yang hampir sama. Cumanya ada pesanan yang berlainan yang kita boleh ambil juga pengajaran yang disebut oleh Ibn Abbas juga melalui jalan lain daripada Imam Tirmizi. Dia kata apa? Jagalah Allah, nescaya Allah SWT akan berada di hadapan kita. Di hadapan kita maksudnya bila berada di depan kita, maksud melindungi kita. Kita lain manusia tau. Kalau kita menyokong seorang itu, insya-Allah Tuan, kita nak tolong orang lain, insya-Allah kita akan berada di belakang Tuan. Berada di belakang tu menyokong lebih kurang aja. Tapi kalau bila berada di depan, dialah yang melindungi kita. Dialah yang melindungi kita. Ta'arraf ila Allah fir raha. Kamu kenal Allah ketika mana kamu senang. Ya'rifka fi syiddah. Nescaya Allah SWT akan mengenali kamu ketika waktu kamu susah. Sebab ketika senang ni, kan, jarang orang yang boleh ingat Allah dengan baik. Sebab ibaratnya seperti mana seekor monyet lah ataupun kera, bila angin kuat, tinggi dugaan angin yang kuat sangat, tanah ribut, bila dipanjat pokok, dia akan pegang pokok tu dengan kuat. Tapi apabila berada di atas, angin sepoi-sepoi bahasa, boleh jadi dia terlepas. Sedap duduk tu, tertidur ke apa ke, orang kata apa, enak dilambung dengan nikmat dunia. Menyebabkan kita gitu juga. Ramai manusia ni boleh lupa Allah SWT apabila diberi kesenangan oleh Allah SWT.
Ketika susah, kita pun kuatlah berdoa, kita kuatlah minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan harapan yang cukup tinggi. Tapi apabila kita senang, sama ada senang dengan duit yang banyak, sama ada kata apa, dengan harta yang banyak, dengan kemasyhuran yang ada, menyebabkan kita lupa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masa susah, kita boleh pergi kat masjid 5 waktu sehari semalam. Masa senang, apalah sibuk kerja ni kan. Jadi 5 waktu tu tak lengkap semua. Kena molek seminggu sekali je pergi masjid. Jadi benda ni perlu dimuhasabah, kerana pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Okey, begitulah lebih kurangnya. Dan disebut juga dalam hadis ni, wa'lam annama akhta'aka lam yakun liyusibaka. Dan ketahuilah sesungguhnya apa-apa yang ditakdirkan tidak datang kepada kamu, memang dia tidak akan kena kepada kamu. Lam yakun liyusibaka. Tapi apa yang kena pada kamu tu memang tidak tersalah dah. Memang ditakdirkan begitu. Ditakdirkan kena pada dia. Itulah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pesanannya kepada Ibnu Abbas. Begitulah lebih kurangnya untuk kita kena nak faham berkaitan dengan matan hadis ni. Akhir Salman, silakan share. Allahu Akbar. Sahiri, Masya Allah, Barakallahu Fik. Papa, terima kasih. Ustaz Idrus, terbaik Ustaz Idrus. Okey, kita tengok lagi. Hadis yang seterusnya. Kandungan yang seterusnya dalam kitab ini. Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri tulis ni. Biografi ringkas perawi. Abdullah bin Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Jadi Abdullah bin Abbas ni adalah sahabat. Ayahnya juga adalah sahabat. Ya. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi maksudnya Abdullah bin Abbas ni adalah sepupu kepada Nabi SAW. Ayah kepada Ibnu Abbas ni, Abbas bin Abdul Muttalib, adalah bapa saudara Nabi SAW. Sebab tu nama dia Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim. Kunyah beliau ialah Abul Abbas. Abul Abbas. Nama dia orang panggil nama sebenarnya Abdullah, kadang-kadang orang panggil Abul Abbas, kadang-kadang Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas tu kerana dia anak kepada Al Abbas. Ya, Abul Abbas tu adalah kunyah kepada beliau. Kadang nama ni payah orang Arab ni, begitulah, musim-musim gitu je. Beliau merupakan sepupu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibunya bernama Lubabah binti Al Harith Al Hilali. Ibnu Abbas telah lahir 3 tahun sebelum berlakunya hijrah dari kota Mekah. Beliau dikenali sebagai tinta dakwat atau lautan disebabkan ilmunya yang begitu luas. Antara sifat beliau ialah ketajaman dalam berfikir. Seorang yang faqih di dalam agama, mempunyai lidah yang fasih dan lain lagi. Ini adalah disebabkan berkat doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepadanya agar beliau menjadi seorang yang faqih dan mengetahui akan takwilan-takwilan di dalam agama, sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Maksudnya, ya Allah, berikanlahnya, yakni Ibnu Abbas, faqih, iaitu pemahaman di dalam agama, serta kau ajarkanlah kepadanya takwilan-takwilan. Allah SWT telah memakbulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menjadikan Ibnu Abbas seorang sahabat yang agung dan besar walaupun usianya muda. Selain itu, beliau telah membaca dan mempelajari Al-Quran daripada Ubay bin Ka'ab dan Zaid bin Sabit, sehingga beliau digelar sebagai tarjumanul Quran, yang bermaksud orang yang pakar dalam menafsirkan Al-Quran. Telah berkata Abdullah bin Mas'ud, sebaik-baik orang yang menafsirkan Al-Quran ialah Abdullah bin Abbas. Di samping itu, Ibnu Abbas merupakan seorang yang pakar di dalam bidang tafsir Al-Quran, sehingga dinisbahkan kepada beliau sebuah kitab tafsir yang dikenali sebagai Tanwir Al-Miqbas fi Tafsir Ibnu Abbas.
Kitab ini telah menghimpurkan tafsiran-tafsiran ayat Al-Quran dan pendapat-pendapat daripada Abdullah bin Abbas. Umar Al-Khattab telah memasukkannya ke dalam majlis syura ni, walaupun usianya masih kecil, dan meminta bantuan dengan ilmunya yang luas dan akalnya yang besar. Ini menunjukkan akan tahap keilmuannya yang dihormati oleh para sahabat besar yang lain tanpa melihat kepada usia. Menurut Ibnul Al-Jauzi, beliau telah menghafal dan meriwayatkan sebanyak 1660 buah hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manakala di dalam Musnad Imam Ahmad pula sebanyak 1692 buah hadis. Antara kelebihan dan pujian terhadap Ibn Abbas sebagaimana yang dikhabarkan oleh para sahabat dan generasi yang sempat bersama beliau, antaranya Abdullah bin Mas'ud berkata, sebaik-baik orang yang menafsirkan Al-Quran ialah Abdullah bin Abbas. Ar-Rabi'i bin Harrash telah berkata, Muawiyah telah bertanya kepada Ibn Abbas tentang beberapa masalah. Lalu Ibn Abbas menjawab masalah-masalah tersebut. Maka Muawiyah berkata, engkau benar wahai Ibn Abbas. Aku bersaksi bahawa engkau adalah lidah bagi ahli keluargamu. Kemudian berkata orang-orang yang berada di situ, aku tidak pernah bercakap dengan beliau, melainkan beliau dalam keadaan sentiasa bersedia. Mujahid juga berkata, adapun Ibn Abbas digelar sebagai lautan disebabkan ilmunya yang banyak. Ibnul Hanafiyah pula berkata, sesungguhnya Ibn Abbas adalah tinta kepada umat ini. Tawus telah berkata, aku tidak pernah melihat orang yang betul-betul menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala daripada Ibn Abbas. Ad-Dhahhak juga pernah berkata, aku tidak pernah melihat sebuah rumah yang penuh dengan roti, daging dan ilmu berbanding dengan rumah Ibn Abbas. Ketika kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau baru sahaja masuk usia baligh. Beliau telah wafat di Taif pada tahun 68 Hijrah, walaupun terdapat khilaf dalam menentukan tarikh kewafatan Ibn Abbas. Jenazahnya telah disolatkan oleh Muhammad bin Al-Hanafiyah bin Muhammad bin Al-Hanafiyah, dan Muhammad menggelar Ibn Abbas sebagai seorang rebani bagi umat ini. Dikatakan ketika Ibn Abbas wafat, telah datang seekor burung putih dan burung tersebut telah masuk ke dalam kain kafannya. Kemudian terdengar daripada kuburnya ayat Quran dan tidak diketahui siapa yang membacakan ayat tersebut, iaitu ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini empat ayat daripada surah Al-Fajr. Jadi kalau berdasarkan catatan penulis ni, dah banyak cerita berkaitan dengan Ibn Abbas. Ibn Abbas ialah seorang yang sangat dihormati walaupun usianya muda. Sahabat-sahabat besar yang hidup bersama banyak masa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam amat menghormati Ibn Abbas, khususnya dalam perkara berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Sangat menghormati Ibn Abbas khususnya dalam bidang-bidang tafsir Al-Quran dan sebagainya. Dan ini adalah kalau kita tengok berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kecilnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendoakan kepada Sayyidina Ibn Abbas, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Satu doa yang boleh kita doakan kepada anak kita apabila anak kita lahir, iaitu ya Allah ya Tuhanku, berilah kepada dia ni kefahaman agama dan ajarkanlah dia ilmu takwil. Dan dalam kita tengok apa-apa sejarah hidup Ibn Abbas ni, memang dapatlah apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam doakan. Kita juga boleh amalkan doa ni apabila kita ziarah kawan-kawan kita yang baru dapat anak, baru dapat baby dan sebagainya. Banding daripada sembang-sembang kosong je dengan mak ayah tu, doakanlah kepada baby tersebut supaya dia juga menjadi seperti Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Kita boleh amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kepada bayi untuk kebaikan agama. Keistimewaan hadis ni, sebahagian ulama berkata, saya merenung hadis ni dan menelitinya sehingga menyebabkan saya terkejut dan hampir pingsan.
hadis ni merupakan wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya sebagai bekalan hidup. Keistimewaan hadis ni dicatatkan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Jami'ul Ulum wal Hikam. Ulama dan hadis ini, Ibnu Rajab Al-Hambali berkata, hadis ini mengandungi beberapa wasiat agung dan prinsip utama mengenai perkara yang terpenting berkaitan dengan agama ini. Sebahagian ulama lain pula berkata, aku telah meneliti hadis ini dan aku dapati ianya cukup menakjubkan. Amat malang bagi sesiapa yang jahil dengan hadis ini dan tidak dapat mendalami pengertiannya. Jadi catatan yang ditulis oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ini menunjukkan bahawa betapa pentingnya hadis ini, betapa pentingnya untuk kita memahami hadis ini dalam menjadi bekal kehidupan kita, menjalankan sisa-sisa hidup kita di atas dunia ni. Penting. Ya. Hadis Nabawi dan istifadah hadis, pengajaran hadis ni. Yang pertama sekali, wajib bagi kita umat Islam mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, sama ada yang wajib secara fardi, yakni wajib secara individu bersendirian ataupun bersifat jemaah. Antaranya ialah melaksanakan ibadat solat, apatah lagi jika dilakukan secara berjemaah di masjid ataupun surau. Jadi kita ni memang wajib mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kerana mentaati perintah Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhi larangannya adalah salah satu bentuk kita menjaga Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ni. Kita perlu jaga Allah, tak kira kita berada di mana, ketika waktu kita senang, ketika waktu kita susah, kita perlu menjaga Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang yang diuji dengan kesenangan dia. Ketika senang dia diuji. Ada orang diuji ketika susah dia. Ketika susah dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ada orang luluh dengan ujian kesusahan. Ada orang gagal, namun gagal bila berada dalam ujian kesenangan. Ada orang masa susah dia gagal, masa senang dia luluh. Macam-macam orang. Dan ujian Allah Subhanahu Wa Taala ni pun berbagai-bagai, dan kita perlulah hadapinya dengan satu tindakan, iaitu tindakan kita ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ikut perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang senang lebih senang lupa Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kesenangan mudah membuatkan kita lupa. Kebanyakannya, bukan semua. Ada orang kaya, ada orang senang, Masya Allah, lagi kuat infak dia. Kalau orang kaya lah, lagi kuat infak dia. Ada orang yang masyhur, dia tak kaya mana tapi dia masyhur, ada follower berjuta-juta, berpuluh juta, dia tidak kalut dengan follower dia itu, sentiasa menyatakan kebenaran. Ada orang follower baru puluh-puluh ribu, baru 1,000, 2,000 gitu, sibuk nak jaga hati orang dengan sampaikan tidak menyatakan kebenaran, malah menyembunyikan kebenaran dan menyatakan kebatilan. Itu semua ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi ramai juga yang gagal dalam ujian kesenangan. Apabila senang, dia ingat harta tu dia punya. Apabila kemasyhuran yang dia dapat, dia ingat kemasyhuran itu dia yang punya atas usaha dia, bukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kita perlu ingat bahawa wajib bagi kita umat Islam untuk kita sentiasa iltizam dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita iltizam dengan perintah Allah Subhanahu Wa Taala dan jauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Arif, terima kasih Ustaz Arif. Ustaz Arif Syafari, Syekh besar ni sebenarnya. Sambung sikit lagi. Kerana dah masuk isyak dah. Yang kedua, penulis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dengan kalimah gulam kerana usia Ibnu Abbas masih kecil pada waktu itu. Kemudian baginda menyebut dengan mengajar beberapa kalimat bertujuan memberi peringatan. Ibnu Hajar Al-Asqalani berkata,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat beliau layak untuk menerima wasiat sekalipun masih kecil. Itulah hebat dan mulianya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ya. Rasulullah ialah seorang yang sangat mementingkan survival umat Islam. Ya. Sebab tu dia sangat menyayangi orang kecil. Budak-budak kecil inilah, kanak-kanak, generasi-generasi yang selepas dia amat menyayangi. Dan dia kalau melihat seseorang tu ada potensi, dibagi laluan. Ya. Bagi laluan. Contohnya siapa? Abu Ubaidah, tak silap saya nama, betulkan kalau silap. Diberi amanah untuk menjadi panglima perang walaupun usianya masih lagi belia pada waktu tu. Pada waktu tu. Dan begitu juga Sayyidina Umar tadi telah memasukkan Ibnu Abbas dalam majlis syura dia. Menunjuk walaupun pada waktu tu Ibnu Abbas masih lagi kata apa, masih muda lah. Masih muda. Dan banyak lagi benda-benda lain yang menunjukkan kecenderungan Nabi SAW terhadap generasi umat Islam. Dan dalam menjaga generasi umat Islam ni, Nabi SAW amat mementingkan pembentukan dia. Pembentukan. Sebab tu Nabi SAW sentiasa bagi nasihat. Antaranya Ibnu Abbas ni. Dan cara Nabi SAW bagi nasihat kepada Ibnu Abbas ni, kita boleh nampak bahawa Ibnu Abbas ni seorang yang mature. Lebih matang daripada umur dia. Jadi Nabi SAW dia bagi nasihat-nasihat yang berat-berat sikit. Yang berat-berat sikit. Sesuai dengan kebolehan yang ada pada Ibnu Abbas. Kalau kita nak bagi nasihat kepada anak kita, anak saudara ataupun siapa-siapalah, ataupun cikgu-cikgu yang ada di peringkat sekolah rendah dan sebagainya, boleh melihat potensi-potensinya. Dan kadang-kadang kalau kita ada siapa yang ada pengalaman mengajar di sekolah-sekolah, boleh melihat potensi-potensi pelajar walaupun umur dia masih lagi darjah 1, 7 tahun, 8 tahun. Tapi kita tengok mereka ni ada tanggungjawab. Perangai dia ni boleh tahan. Akhlak dia sangat tinggi. Jadi orang yang macam ni kena bagi yang sama laras dengan bahasa dia. Sama laras dengan kebolehan dia. Bahasa yang digunakan. Jadi, kita juga kena ambil sifat Nabi SAW ni. Sayangkan generasi-generasi yang akan datang. Sebab tu, saya sendiri cenderung kepada program-program di masjid yang melibatkan kanak-kanak. Boleh tengok banyak masjid yang dulunya sebelum PKP lah, sebelum COVID-19 ni, melihat kepada program-program pembentukan kanak-kanak dan remaja di masjid ketika waktu cuti sekolah. Saya sangat menyokong lah benda-benda macam ni. Kerana kalau tidak dibuat program ketika cuti sekolah, dia tak jadi macam, dia tidak akan dibentuk. Akan banyak masa akan dihabiskan di hadapan TV ataupun gadget-gadget. Jadi mereka ni explore sendiri tanpa guide, tanpa ada didikan dan sebagainya. Dan sebahagian masjid ada yang tidak kena melarang kanak-kanak masuk dalam masjid. Alasannya bising. Tu bukan alasan sebenarnya untuk kita bawa kanak-kanak ke masjid. Kalau kanak-kanak itu bising dalam masjid, jangan halang dia masjid. Kita uruskan, buat aktiviti, sediakan ruang untuk kanak-kanak dan sebagainya. Sediakan ruang yang sepatutnya. Kerana kalau kita tengok, saya selalu sebut perkara ni, kanak-kanak umur 7 sampai 12 tahun, dia nak pergi masjid sebab dia suka ikut mak ayah dia. Tapi bila satu masa dia pergi kena marah. Orang masjid pula tak bagi kanak-kanak ni pergi ke masjid. Akhirnya dia kata apa? Dia set dalam kepala dia, memang timbul telah ditanam dalam diri dia, masjid ni boring sebab pergi kena marah. Tidak ada keseronokan. Sepatutnya di masjid lah dikenal kawan-kawan dia. Sebab yang datang kat masjid ni orang-orang yang baik-baik. Jadi kalau pergi kat masjid tu, kawan-kawan tu memang dah insya-Allah lah kualiti tu baik. Kualiti baik. Kita tak bimbang lagi sebagai mak ayah kawan-kawan kita yang berada di masjid. Tapi kalau kita menghalang kanak-kanak datang ke masjid, tidak buat apa-apa aktiviti yang mendekatkan generasi-generasi Islam ni dekat dengan masjid, maka dia akan jauh. Dia akan lebih dekat lagi dengan shopping mall. Sebab apa? Sebab shopping mall
Tidak ada restriction, tidak ada halangan untuk bawa kanak-kanak. Pergi tengok wayang, tidak ada larangan. Jadi kehidupan dia dibentuk dengan pergi mall, kehidupan dia orang kata apa? Dibentuk dengan pergi lepak, dibentuk dengan tengok wayang dan sebagainya, benda-benda yang macam tu. Masjid tidak mesra, menyebabkan jauh. Jangan kita heranlah kalau tempoh dalam 10 tahun, 15 tahun lagi orang kata apa, orang masjid akan berkurangan kerana kita sendiri tidak ada usaha untuk mendekatkan generasi-generasi kita dengan masjid. Berlainan dengan apa yang Rasulullah SAW buat, dia sangat mementingkan pembentukan remaja, generasi-generasi selepas dia untuk lebih dekat dengan Islam. Ya. Hasan al-Banna, kalau kita tengok Hasan al-Banna, contoh orang yang jadi pengasas pada Al-Ikhwan Muslimun. Walaupun Al-Ikhwan Muslimun ni kita kata kontroversi lah di sebahagian negara, khususnya negara-negara Arab, kerana menganggap mereka ni sebagai teroris. Contohnya kalau kita ambil angle dia, Al-Ikhwan Muslimun ni sebagai sebuah gerakan Islam yang tidak ekstrim. Tidak ekstrim. Ada orang tanya kepada Hasan al-Banna, Imam Hasan al-Banna, kenapa kamu ni tidak menulis buku? Pengaruh Imam Hasan al-Banna ni sangat tinggi pada waktu mana dia aktif dengan program-program dakwah Al-Ikhwan Muslimun. Dia jawab apa? Dia jawab, aku ni sibuk untuk mencetak manusia. Nahnu natba'ur rijal. Dia mencetak manusia. Maksudnya pentingnya dia dalam membentuk identiti, membentuk peribadi, membentuk jati diri generasi-generasi Islam yang akan menjalankan kerja-kerja dakwah. Menjalankan kerja-kerja dakwah. Jadi kita setakat ni macam mana? Kita membentuk generasi kita. Bermula dengan anak-anak kita. Memula dengan anak kita. Saya pun kena muhasabah jugalah dalam mendidik anak, banyak kekurangan lagi, banyak yang perlu dijaga. Tetapi kita kena sama-sama beriltizam, pasang niat dalam diri kita. Kita kena didik, kena bentuk anak-anak kita. Tidak boleh kita ni sekadar melepaskan batuk di tangga, harap orang lain lah, tak apalah, atau ke sekolah pun cukup dah. Tak, kita kena ada tanggungjawab. Tak apalah, mak dia ada dah, kita ayah lepas tangan. Mak pun tak apalah, itu tugas ayah tu, ni tanggungjawab ayah belaka, ni didik. Isteri pun tanggungjawab suami, dia letak pada bahu suami belaka. Jadi dua-dua ni sebenarnya kena ambil peranan. Bermula di rumah. Pendidikan bermula di rumah. Sekolah tu support sahaja pendidikan. Dan utamakan pendidikan akhlak dulu. Barulah pergi ke matematik ke, membaca ke dan sebagainya. Bermula dengan akhlak dan adab. Kita boleh tengok sekarang ni betapa generasi kita tinggi IQ-nya, intelektualnya tinggi, tetapi akhlaknya tak apa tinggi. Boleh tengok kesan-kesan sekarang ni. Kalau orang nak minta kerja pun perangai lain. Maksudnya orang yang menjadi majikan pun tengok pelik dah sekarang ni. WhatsApp bakal majikan macam WhatsApp kawan dia je. Tidak ada adab dan sebagainya. Menuntut ilmu, bersyarah boleh tengok generasi sekarang ni macam mana generasi sekarang ni menuntut ilmu, jauh daripada ada adab juga. Bukan semualah, ada sebahagian dan seolah-olah menjadi budaya sekarang ni. Jadi kita kena ambil berat pasal benda ni, kerana Nabi SAW amat menitik beratkan perkara-perkara berkaitan dengan pembentukan generasi yang akan datang. Seterusnya, ketiga, sifat Rasulullah SAW sebagai murabbi sentiasa mendidik sahabatnya sekalipun sahabat-sahabat tersebut masih kecil. Inilah yang sepatutnya menjadi agenda orang Islam yang dewasa dan ibu bapa untuk mengasuh dan mendidik nilai mulia dan iman dalam masyarakat. Rasulullah suka ambil kesempatan-kesempatan yang sesuai untuk memberi nasihat, memberi tunjuk ajar kepada sahabat-sahabat dia, termasuklah sahabat-sahabatnya yang masih kecil, seperti Ibn Abbas ni. Dan kita juga perlu mengambil masa, kita boleh ambil kaedah Nabi SAW ni, ambil masa yang sesuai
untuk memberi nasihat. Sebab itulah kalau dalam kereta ni, kereta ke apalah kenderaan, atas kenderaan ni adalah satu momen yang sangat baik untuk kita memberi nasihat kepada anak-anak. Ya. Momen yang sangat baik. Kecuali dalam kereta kita tu kita pasang radio kuat-kuat, kita pasang setengah kereta tu ada pula tengok YouTube dan sebagainya. Jadi kita tidak ada momen-momen yang sesuai tu. Kalau tidak ada radio, kita tutup radio, kita tutup video YouTube dan sebagainya, kita ada satu momen untuk kita memberi nasihat kepada anak-anak. Banyak lagi suasana momen yang kita boleh wujudkan untuk kita bagi nasihat anak-anak. Lepas solat, musim PKP ni kan, duduk rumah, lepas masa makan, masa majlis taklim ataupun baca-baca Quran, kita boleh adakan waktu. Kalau tak ada, kita wujudkan. Tidak ada momen lah. Makan pun tak sekali kita ni. Contoh kita kata, makan tak sekali, masuk kereta dengan radio, layan handset dan sebagainya. Majlis taklim tak ada. Jadi kena wujudkan. Paling kurang kalau kita boleh buat, baca Quran sama-sama, baca Quran satu muka sama-sama. Baca muka surat sama tiap-tiap malam tak apa kan. Ataupun tak kira lah, atur masa dan ambil kesempatan tu untuk kita bagi nasihat. Kalau kita tak boleh nak bagi nasihat, kita baca buku. Baca buku, kita pun boleh jadi yang dinasihati selain daripada anak-anak kita. Kerana apa? Usia kanak-kanak ni merupakan tempoh kritikal yang kita perlu bagi tumpuan. Nabi SAW sebut apa? Adibu auladakum ala thalathi khisalin. Bentuklah anak kamu, ajarilah anak kamu dengan 3 perkara. Yang pertama, hubbi nabiyikum. Cinta kepada Nabi. Kita pernah buat tak aktiviti yang menjuruskan anak kita kepada cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tanya diri kita. Yang kedua, hubbi ahli baitihi. Cinta kepada ahli bait Nabi sallallahu alaihi wasallam, maknanya kaum kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak benda tu kita buat? Wa qiraatil Quran, dan juga membaca Al-Quran. Cinta membaca Al-Quran. Ya. Jadi yang tu kita kena bentuk. Nabi bagi 3 mudah. Jadi kita cuba baiki, jangan kita bentuk anak-anak kita dengan perkara-perkara yang tidak sepatutnya, yang boleh menyebabkan kehidupan di atas dunia ni dia tidak bersedia untuk kehidupan akhirat dia, kan. Jadi saya rasa setakat itulah untuk yang malam ni. Untuk pengajaran kita, poin ni sampai yang ketiga. InsyaAllah kita akan sambung lagi lah pada yang akan datang. Moga-moga Allah SWT bagi ruang masa kepada saya, bagi ruang masa juga kepada yang mendengar ni semua. Moga-moga kita akan dapat manfaat lah daripada apa yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis ni. Dalam hadis ni dia agak panjang lah. Dalam hadis ni dia agak panjang, jadi so kita bagikan kepada 2 supaya kita dapat kita kata menyelami hadis ni dengan sebaik mungkin, insyaAllah. Jadi rasa malam ni setakat ni, tengok takut ada soalan. Tak ada ni komen-komen biasa je. Terima kasih pada semua yang komen, share dan sebagainya. Ustaz Izrus, terima kasih. Ustaz Arif, terima kasih kepada semua. Kita jumpa lagi pada masa akan datang, insyaAllah. Qulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.